Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk meneruskan bacaan kitab kita. Kita menggunakan kitab An-Nafaisul Ulwiyah fil Masail Sufiyah, dan kita telah sampai pada persoalan yang ke-9. Baik. Soalan yang ke-9, wa amma ma dzakartahu min afkarin tatruquka bil-lail wa fi ba'dil awqat. Apa yang kamu sebutkan dengan beberapa pemikiran-pemikiran ataupun idea tatruquka bil-lail yang datang kepada kamu ketika pada waktu malam, wa fi ba'dil awqat, ataupun pada beberapa waktu tertentu. Jadi yang bertanya itu iaitu Syekh Al-Munawwar Abdul Kabir. Dia bertanya tentang beberapa fikiran ataupun lintasan dalam pemikiran dia yang datang pada waktu malam tentang beberapa perkara. Jadi Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dia menjawab bahawa fa'lam anna al-fikra aslun kabir fi islahil qalbi wa istiqamatihi wa itharati niyyati at-tayyibat wal a'malis salihat, walakin laisa huwa kullu fikrin. Ketahui bahawasanya berfikir itu adalah satu perkara yang penting dan merupakan perkara yang besar dalam islahil qalb, membaiki hati. Mana untuk memperbaiki hati kita, kita kena sentiasa selalu berfikir dan istiqamah. Untuk istiqamah hati kita sentiasa berada pada landasan yang betul, wa isyaratin niyatit thayyibat, dan untuk membangkitkan niat-niat yang baik adalah berasal daripada fikiran-fikiran yang kita fikirkan. Walakin laisa huwa kullu fikrin, tapi bukan semua benda yang kita fikirkan itu baik. Jadi fikiran-fikiran bagaimanakah yang sebenarnya memberikan manfaat dan kebaikan? Baik. Bal huwa al-fikru fi ayatillahi ta'ala al-bahira wa ajaib sun'i wa ajaib sun'ihi al-batinah wa az-zahirati wa ni'amihi wa alaihi al-mutakathirah. Yang dikatakan pemikiran yang baik itu fikir pada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala wa ajaib sun'i, dan juga kita berfikir tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mencipta banyak perkara yang menunjukkan kekuasaan dia, yang mana kita ni lemah. Dan juga berfikir tentang nikmat-nikmat wa alaihil mutakathirah, dan tanda kekuasaan dia yang banyak. Jadi kita berfikir pada perkara-perkara sedemikian. Itu merupakan aslun kabir fi islahil qalb, di antara benda baik yang boleh kita fikirkan. Wa fima wa'ada bihi awliya'ahu min anwa'i karamatihi fi daril mathubah wa tawa'ada bihi a'da'ahu min fununi ihanatihi fi daril 'uqubah. Dan juga berfikir pada perkara yang Allah Ta'ala janjikan kepada para walinya, para kekasihnya, min anwa'i karamatih, dengan berbagai-bagai kemuliaan. Allah Ta'ala janjikan dengan kebaikan, kemuliaan kepada orang yang melakukan kebaikan, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, fi daril mathubah, di negeri yang dikurniakan pahala, itulah negeri akhirat.
wa tawa'ada bihi a'da'uhu, dan Allah Subhanahu wa taala, kita berfikir tentang benda yang Allah Taala janjikan kepada para manusia yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, daripada min fununi ihanatihi fi daril uqubah, daripada berbagai-bagai bentuk kehinaan yang Allah Taala janjikan kepada orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala fi daril uqubah, di negeri pembalasan, iaitu akhirat. Dan juga wa minhul fikr, al-fikru fi dunya min haitsu zawaliha wa tashwishi ahwaliha wa kathrati aqdariha wa aqdariha. Dan di antaranya juga, di antara benda yang baik, iaitu kita berfikir tentang dunia. Berfikir tentang dunia maknanya berfikir min haitsu zawaliha, berfikir bahawa dunia dari segi dunia ini tidak kekal. Dunia akan musnah, akan hancur. Wa tashwish ahwaliha, dan urusan dunia ini tidak memberikan satu manfaat yang kekal abadi. Tashwish, kita sentiasa terganggu dengan urusan dunia. Dan wa kasrati aqdariha, banyak keladak dan kekotoran. Berfikir dari segi itu. Wa ammal fikru fi syahwatiha wa ladzatiha allati tamilu an-nafsu ilaiha. Adapun apabila kita berfikir tentang nafsu syahwat, kelazatan dunia yang diri kita suka, fa in kana min haitsu innaha munghisatun munkadirah munqadiyah tusaqu ila al-a'da wa tasarruf 'anil ahba 'anil ahibba fa huwa min al-afkar an-nafi'ah. Adapun kita berfikir tentang nafsu syahwat, yang mana kita katakan bahawa nafsu syahwat inilah punca berlakunya pergaduhan, berlakunya persengketaan, fa huwa min al-afkar an-nafi'ah, maka berfikir dari segi itu memberikan kemanfaatan. Maknanya kita berfikir bahawa ke dunia benda-benda yang nafsu syahwat suka, kelazatan nafsu, yang mana benda-benda ini merupakan punca kepada segala perpecahan, maka berfikir sebegitu merupakan satu yang benda yang bagus. Jadi banyak ni dia panjang lah, dia hurai tentang pemikiran, bentuk-bentuk pemikiran. Jadi disambung lagi, wa amal ladzi sami'tahu yadhkurul fars wa ma yahtaju ilaihi min ar-riyadah wal mu'addib wa annaka nazzalta dhalika ala nafsika fi ihtiyajiha ila man yurawwiduha wa yu'addibuha bi aqwalihi wa af'alihi min ahli Allah ta'ala. Adapun yang perkara yang kamu dengar yang menyebut tentang kuda, yang mana perkara yang perlu kepada seekor kuda, iaitu perlu kepada orang yang sentiasa melatih dia, yang mendapat latihan dan mendapat ajaran. Makna kuda dia sentiasa kena diajar, kena sentiasa dilatih. Kemudian kita faham berkaitan dengan perumpamaan itu, kita turunkan pada diri kita, kita kiaskan pada diri kita, yang mana diri kita juga perlu kepada seseorang untuk mentarbiah, untuk melatih kita, untuk memberikan pendidikan bi aqwalihi, dengan secara ucapan dan secara perbuatan, min ahlillah, daripada ahlillah, itu orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala. Maknanya sentiasa manusia itu sentiasa perlu kepada satu orang yang mendidik dia, melatih dia, seperti mana yang dia fikirkan tentang kuda tadi.
Dan juga wa kadzalika ma sami'tahu min asy-syakhs alladhi yadhkuru ar-rabi', dan juga tentang apa yang kamu dengar bahawa seseorang telah menyebut tentang musim bunga. Wa ma tahtaju ilaihi al-ardu 'inda isabati as-sayl laha wa qablahu min al-islah wa at-ta'ahhud, wa annaka nazzalta dhalika 'ala al-qalbi fi ihtiyajihi 'inda isabati matar al-hikmati lahu ila islah al-masyayikh lahu aw ta'ahudihim bin nazari wa ta'dib. Dan juga kita mengambil pengajaran daripada musim bunga, yang mana setiap musim bunga itu pastilah sebelum musim bunga itu datangnya dulu nak masuk musim bunga itu berlaku hujan dulu, maknanya pokok-pokok itu disirami dengan air dulu, terlebih dahulu disirami dengan air, barulah sampai musim bunga mengeluarkan bunga. Jadi bumi itu dikiaskan dengan diri manusia untuk kita menjadi baik, menjadi cantik. Kita kena persiapkan diri kita dengan apa? Inda isabati mataril hikmati lahu, dengan kita menuangkan hujan-hujan hikmah. Kita kena tuangkan dalam diri kita perkara hikmah untuk kita menghasilkan bunga-bunga yang cantik, dengan cara kita ialah mendapatkan tunjuk ajar daripada para masyayikh, yang mana para masyayikh itu akan mengislahkan diri kita, wa ta'ahudihim, dan kita kena sentiasa bersama mereka supaya mereka sentiasa melihat, melatih kita, melihat kita, memberi tunjuk ajar kepada kita. Fahadha alladhi waqa'a laka huwa min as-sima'il mustaqim. Jadi perumpamaan yang kamu datangkan ini merupakan as-sima'il mustaqim, satu benda yang baik, untuk satu bentuk as-sima'il mustaqim, benda yang betul, wal fahmul munawwar, fahaman yang memberikan cahaya untuk kamu. Wal qaum radhiyallahu anhum yusammuna hadzal fan min as-sima' bis-sima'il mutlaq. Dan kaum, yaitu para ahli sufi, menamakan ini sebagai as-sima', yaitu pendengaran bis-sima'il mutlaq, pendengaran yang mutlak. Pendengaran maknanya seorang yang dapatkan cerita-cerita tentang sesuatu benda, maka dia mengambil i'tibar berdasarkan kefahaman dia. Wa huwa an yaluha lahu min kulli ma yasma'uhum ay shay'in kana. Setiap benda yang dia dengar, maka dia fikir mengikut persiapan yang ada pada diri dia. Jadi bila cerita tentang kuda, jadi dia mengambil faedah tentang cerita kuda. Cerita tentang musim bunga, maka dia mengambil faedah dan dia berfikir ke arah ke arah persiapan apa yang ada pada diri dia, maka itulah yang difikirkan. Fima huwa bisadadihi min suluqit tariq wa muwafaqatir rafiqil a'la. Baik. Tapi dia kata dia memikirkan sesuatu itu mengikut ala hasabi halihi wa maqamih, mengikut hal keadaan dia, mengikut ahwal dia, pada tingkat apa, maka itulah pemikiran dia, dan juga pada makam apa. Jadi kalau kita pada peringkat
tingkat satu, berfikir pada peringkat tingkat satu lah. Kalau kita dah berada pada tingkat atau makam yang tinggi, maka cara makam yang tinggi lah pemikiran kita. Walakin syurita dhalika indahum wuqu'u dhalika faja'ah wa badiha. Tetapi pemikiran-pemikiran ini disyaratkan berlakunya secara tiba-tiba, bukan secara yang kita fikir-fikirkan. Kita faham itu secara faham yang badihah. Badihah ini secara tabiat kita faham, bukan perlu kepada pengkajian, kepada teori tertentu dah. Maknanya dia masuk dan kita masuk pada pendengaran dan kita faham melalui hati nurani kita. Min ghairi tafakkurin wala ta'mal. Tak perlu kepada satu pemikiran yang susah-susah pun untuk kita mentelaah satu benda yang kita dapat mengikut kefahaman kita sendiri. Walahum fi dhalika hikayat masyhurah. Dan dalam perkara ini ada beberapa hikayat yang masyhur. Di antaranya minha ma yuhka anna thalathata minhum sami'u munadiyan yunadi ya sa'taru birri fatawajadu wa rubbama ghabu falamma su'ilu 'anil mujib lidhalika qala ahaduhum sami'tu mukhatabatan min al-haq is'atara birri wa qala al-akhiru sami'tu ma awsa'a birri wa qala al-thalith sami'tu as-sa'atu tara birri fanzur rahimakallahu ta'ala kaifa ghabu 'anil qa'il wa 'amma yaqul wa kaifa laha lahum min tilka al-hadara dhalika al-khitabul jalil. Baik, dia mendatangkan satu kisah atau satu hikayat berkenaan dengan kefahaman seorang salik, kefahaman seorang yang berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu khitab, satu yang diberikan, yang datang kepada dia. Maka 3 orang telah diseru dengan satu ucapan. Seorang telah menyeru kepada mereka, ya sa'taru birri. Maka ketiga-tiga itu mendengar, wa rubbama ghabu, kemudian mereka pun hilang. Maka satu ketika ditanya kembali kepada mereka tentang apakah yang mereka dapat ataupun apakah yang mereka faham, dengar daripada ucapan yang diucapkan kepada mereka tadi. Maka salah seorang daripada mereka berkata, aku mendengar satu khitab minal haq, daripada kebenaran, yang menyebut bahawa is'a tara birri, satu khitab yang berbunyi ya sa'taru birri. Apabila dia tanya, kamu dengar apa? Maka dia menjawab, aku mendengar seorang berkata is'atara birri. Maka ditanya orang kedua, maka dia kata, orang yang kedua menyebut, aku mendengar ma'awsa'a birri. Apabila tanya kepada orang yang ketiga, orang ketiga mengatakan, aku mendengar ucapan itu menyebut as-sa'atu tara birri. Maka ketiga-tiga itu pendengarannya berlainan sekalipun ucapannya satu. Itu maksudnya setiap orang menerima ucapan, menerima kefahaman berbeza-beza walaupun daripada satu ucapan. Ya sa'taru birri, sa'tar itu maknanya sejenis, dia sebenarnya sa'tar sejenis tumbuhan yang mengeluarkan bau wangian, ya. Ya sa'taru birri, birri bir baiklah,
Ya sa'tar mungkin i'rab khitab itu ya sa'tar, pokok mungkin maknanya birri, lakukan kebaikan, mana sebarkan kebaikan, sebarkan wangian, begitu kot. Kemudian tapi bila didengar dan dipaham oleh tiga orang yang mempunyai tingkatan kefahaman yang berbeza-beza, maka seorang mendengar dengan ucapan itu difahami bahawa is'atar birri, buat ataupun lakukan usaha, kamu akan melihat kebaikan. Dan orang yang kedua pula menyebut ma'ausa'a birri, betapa luasnya kebaikanku. Yang ketiga pula menyebut as-sa'atu tara birri, sekarang kau melihat kebaikanku. Begitulah tiga orang yang guyub daripada orang yang mendengar tetapi memahaminya dengan fahaman yang berbeza-beza mengikut hudur mereka terhadap khitab, mana mengikut kesedaran, tahap kesedaran masing-masing. Wa amma ma ra'aitahu fi manamika, adapun perkara yang kau lihat dalam mimpi kamu, ini masuk pada persoalan tentang mimpi, di mana tuan yang bertanya itu bertanyakan tentang mimpi. Jadi dijawab oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahawa min qira'atika kitab al-awarif as-Suhrawardiyah على ذلك الشريف الذي لم يكن معروفا بالإقراء فتعتبر رؤياك خيرا يحصل لك في هذه الطريق. Imam Abdullah Habib Al-Haddad menyebut bahawa apa yang kamu mimpikan itu dengan bacaan kitab nama Al-Awarif bagi Al-Imam Suhrawardiyah, yang mana Al-Imam Suhrawardiyah ni di antara tokoh sufi lah. Suatu orang dia mimpi dia baca kitab Imam Suhrawardi. Jadi takbir mimpinya itu khairan, baik, yahsulu laka, kamu berhasil, iaitu mendapat kebaikan, iaitu kebaikan tariq sufiyah, kamu mendapat tariq ataupun jalan ahli sufi, min haitsu la tahtasib, dengan jalan yang tidak disangka-sangka, insyaallah. Wa amma al-kitab alladhi ra'aitahu manaman ala yadi dhalika al-insan alladhi la yunsabu ila al-istiqamah wa anna fihi dhikru ar-rahmati wasmu Yusuf, maka takwilnya dia melihat kitab berada pada tangan seorang lelaki yang lelaki itu tidak istiqamah. Dalam kitab itu menyebut tentang rahmah dan menyebut tentang nama Yusuf. Fata'wiluhu anna rajul marhum, mana takwilnya orang itu merupakan orang yang dirahmati Allah Ta'ala, dan mungkin sebab mendapat rahmat itu imma tuhmatun nas lahu, sama ada mungkin kerana tuhmah manusia menuduhnya fi syai'in huwa bari'un minhu, pada satu perkara yang dia berlepas diri, dia tak pernah buat tapi orang tuduh dia. Wa imma afuhu wa musamahatuhu liman yajtani alai, ataupun mungkin kerahmatan itu dia mendapat kerana sifat pemaaf dan musamahah, berlebih kurang
kepada orang yang melakukan jenayah kepadanya. Jadi yang pertama sama ada dia dituhmah dengan perkara yang dia tak pernah buat, ataupun mungkin kerana sifat pemaaf dan berlebih kurang musahamah, tasamuh kepada orang yang melakukan jenayah ataupun melakukan kejahatan kepada dia. Dengan sebab itu dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana mimma tafaqa mithlahu li nabiyillah Yusuf alaihi salam, seperti mana yang berlaku pada Nabi Yusuf. Itu takwil mimpi dia tu. Wa sya'nu fi sihhati ru'ya wa kaunuha min al-manamat sahihah, dan syarat ataupun cerita tentang mimpi yang sahih, al-mahfuzah min at-taswilat an-nafs, yang terpelihara daripada gangguan ataupun wasawis syaitan, gangguan diri, yang mana kadang-kadang mimpi itu datang daripada diri kita, tak ada membawa makna apa-apa, sebab mungkin kita terlalu berfikir, terlalu otak kita terlalu sibuk dengan satu perkara hingga kita termimpi-mimpi, ataupun terpelihara daripada was-was syaitan. Jadi untuk kita mengetahui perkara mimpi yang benar itu, di antara seringan-ringan syarat, iaitu wa aqallu ma yushtaratu li sidqir ru'ya sidqul lisanir ra'i. Orang yang bermimpi itu mestilah dia seorang yang benar, bercakap benar. Fil yaqazah, waktu dia jaga dia bercakap benar. Orang begini mimpinya boleh diambil kira dengan beberapa syarat. Dan di antara syarat lagi, wa salamatu qalbi wa dimaghihi min tasawwuratil umuril fasidah, sejahtera ataupun aman hati dia daripada, ataupun pemikiran otak dia daripada menggambarkan benda-benda yang rosak. Jadi orang yang sentiasa menjaga hati dia, menjaga pemikiran dia, berfikir benda-benda yang tidak baik, jadi kemungkinan mimpi-mimpi yang dia alami itu mimpi yang baik, yang mempunyai makna untuk ditafsir. Wa tahadduts bil umur ba'idah an as-sihhah, maknanya selamat ataupun hati dan otaknya selamat daripada bercakap tentang perkara-perkara yang tidak benar. Kalau orang yang begitu, maka kemungkinan mimpinya itu mimpi yang ada takwil, yang boleh ditakwil, mimpi yang sahih. Kerana Nabi SAW menyebut ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Mimpi yang baik itu, mimpi yang salih, yang baik, merupakan satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Ada banyak riwayat, ada yang menyebut 70, ada yang menyebut 50, 45. Ala kulli hal, mimpi yang benar itu adalah sebahagian daripada kenabian. Maknanya ulama membahaskan, ada menceritakan bahawa 46 itu sebab 6 bulan selama Nabi menerima wahyu selama 23 tahun, sebelumnya wahyu diturunkan, Nabi telah menerima wahyu secara mimpi selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu adalah 1/46. Sebab Nabi terima wahyu selama 23 tahun. Jadi 6 bulan itu adalah 1/46. Jadi tempoh 6 bulan itu adalah tempoh Nabi menerima wahyu secara mimpi. Jadi itulah ru'yah salihah
yang mana mimpi itu mempunyai makna, boleh ditafsir untuk menjadikan sebagai panduan tentang satu perkara. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf jika terlalu panjang. Sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.